Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Hari ini kita akan mempelajari unit 16 Alamku Sayang pakai di Hutan Lipur Bukit Wang, Citra Kedah. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membina ayat dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Murid-murid bolehlah membuka buku teks bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 28. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan secara sepenuh, separa, berentak dan beribuhan. Contoh, baju-baju, lelangit, kuih muih, gunung ganang dan melambai-lambai. Baik, adik-adik. Sekarang mari kita kenali satu persatu jenis kata ganda. Yang pertama iaitu kata ganda penuh. Untuk pengetahuan adik-adik, kata ganda penuh ini bermaksud kata dasar tersebut digandakan secara sepenuhnya. Iaitu kalau baju digandakan menjadi baju-baju. Manakala kata ganda separa pula terbentuk apabila hanya separuh sahaja kata dasar itu digandakan. Contohnya, langit. Kalau kata ganda penuh, kita akan tukarkan kepada langit-langit. Tetapi kalau kata ganda separa, hanya separuh saja. Langit. Lalu digantikan di hadapannya sebagai le. Langit. Dan untuk pengetahuan adik-adik, semua kata ganda separa adalah terdiri daripada kata nama. Ada di antara adik-adik yang akan bertanya, Cikgu, tak boleh ke langit tu dieja sebagai langit-langit, digandakan sebagai langit-langit? Boleh. Itu dipanggil ganda penuh. Ini adalah satu kelebihan ataupun kemudahan yang diberikan dalam perkataan ataupun karangan tersebut. Bila adik-adik tulis le langit, de daun, maka kita tahu itu adalah kata ganda. Nama ejaan dia taklah panjang. Itu adalah untuk memudahkan. Tetapi tidaklah melibatkan semua perkataan. Iaitu perkataan kata kerja ke tak terlibat. Yang terlibat hanyalah kata nama sahaja. Kata ganda berentak atau berirama pula ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi rima di pangkal, di hujung atau seluruhnya apabila digandakan. Mari kita lihat contohnya. Antara contoh kata ganda berentak ialah kuih, muih, gunung ganang, batu batan, gembar gembur, hiruk pikuk dan ada macam-macam lagi jenis ganda berentak. Cuba adik-adik fikirkan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan sama ada awalan, akhiran atau apitan. Contoh kata ganda berimbuhan awalan ialah melambai-lambai. Akhiran pula contohnya sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Manakala apitan pula contohnya melambat-lambatkan. Senang kan? Sekarang mari kita baca teks petikan pakai di hutan Lipur Bukit Wang, Citra Kedah. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke hutan Lipur Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan mandi-manda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada pencemaran di kawasan hutan Lipur Bukit Wang. Penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan hutan Lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini, kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kenderaan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Beburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.
Terdapat 8 kata ganda yang telah diimlakkan di dalam teks tersebut. Antaranya ialah pengunjung-pengunjung, mandi-manda, lalu lalang, bersama-sama, berbulan-bulan, pepohon, beburung dan ikan-ikan. Namun, terdapat juga beberapa kata ganda yang tidak diimlakkan di dalam teks tersebut. Namun, ianya ada. Jadi, adalah tugasan adik-adik bersama-sama dengan cikgu untuk mengimlakkan kata-kata ganda tersebut serta mengkategorikan kata-kata ganda yang diimlakkan mahupun tidak ke dalam jenis kata ganda yang tersendiri. Kita lihat perenggan demi perenggan. Bagi perenggan yang pertama, terdapat 2 kata ganda yang telah diimlakkan, iaitu pengunjung-pengunjung dan mandi-manda. Pengunjung-pengunjung adalah kata ganda penuh, manakala mandi-manda pula adalah kata ganda berentak. Dan terdapat satu kata ganda yang tidak diimlakkan. Apakah ia? Kata ganda perlu ada tanda sempang di antaranya. Ya, ianya adalah masing-masing. Kata masing-masing adalah kata ganda penuh dan haruslah dikategorikan di dalam ruangan kata ganda penuh tersebut. Kita lihat pula di dalam rangkap yang kedua. Di dalam rangkap kedua terdapat 3 kata ganda yang telah diimlakkan, iaitu lalu lalang, bersama-sama dan berbulan-bulan. Lalu lalang dikategorikan sebagai kata ganda berentak, manakala bersama-sama dan berbulan-bulan pula adalah kata ganda berimbuhan. Terdapat satu kata ganda yang perlu diimlakkan di sini, iaitu gotong royong. Gotong royong ialah kata ganda berentak. Pastikan adik-adik imlakkan perkataan tersebut dan kategorikannya pada ruangan yang tepat. Dalam perenggan yang terakhir pula, terdapat 3 kata ganda yang telah diimlakkan, iaitu pepohon, beburung dan ikan-ikan. Pepohon ialah kata ganda separa. Begitu juga dengan perkataan beburung. Manakala ikan-ikan adalah kata ganda penuh. Terdapat 3 lagi kata ganda yang wujud di dalam rangkap tersebut, namun tidak diimlakkan, iaitu rerama, berenang-renang dan peraturan-peraturan. Rerama ialah kata ganda separa, manakala berenang-renang pula adalah kata ganda berimbuhan. Dan yang terakhir ialah peraturan-peraturan. Ianya adalah kata ganda penuh. Saya berharap adik-adik sekarang faham konsep kata ganda penuh, separa, berirama ataupun berentak dan kata ganda berimbuhan. Sekarang, mari kita lihat buku latihan Bahasa Melayu tahun 2, Jilid 2, halaman 30. Berdasarkan buku latihan ini, adik-adik perlulah tulis kata ganda berdasarkan gambar, kemudian bina ayat. Nombor 1 ialah gambar pokok. Gandaan penuh pokok-pokok. Puan Hafsyah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Sekarang, mari kita lihat nombor 2. Gambar nombor 2 adalah daun. Daun-daun ditukarkan kepada kata ganda separa, iaitu dedaun. Setiap petang beliau menyapu dedaun kering yang berguguran di laman rumahnya. Yang ketiga pula, ombak. Kata ganda berentak iaitu ombak badai. Ombak badai adalah rencah hidup anak nelayan. Seterusnya ialah gambar batu. Kata batu boleh digandakan sebagai kata ganda berentak iaitu batu batan atau kata ganda penuh batu-batu. Berikut adalah antara ayat yang boleh dibina
menggunakan kata ganda batu-batu atau batu-batan, iaitu batu-batu kerikil digunakan dalam pembancuhan simen untuk mengukuhkan simen tersebut, atau batu batan kerikil digunakan dalam pembuatan jalan raya. Yang seterusnya adalah rumput atau kata gandanya ialah rumput rampai, iaitu kata ganda berentak. Rumput rampai itu meliang liuk ditiup angin sepoi-sepoi bahasa. Dan yang terakhir ialah gunung atau kata ganda berentaknya gunung ganang. Gunung ganang itu jika selalu ditarah lambat laun, kita juga akan terima padanya. Tamatlah PDPR kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.